Baiklah, saya mohon anda pauskan video ini sekiranya anda belum lagi melihat video consolidation breakout smart pre-entry checklist. Okey, anda boleh berhentikan dan pergi ke link dan video ini yang saya akan letak di dalam description dan juga di screen di sini, dan anda boleh menonton. It's a 30 minute video. After you finish that video, then you come back and continue this video, right? Because terdapat banyak information yang saya dah explain di dalam video smart pre-entry checklist yang anda boleh senang faham untuk anda menonton video trade plan tools yang akan saya terangkan dalam video ini. Alright, so see you again. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh, dan selamat kembali ke channel YouTube AM Technical Analysis Workflow System. Okay, so video kali ini saya ingin menerangkan strategi consolidation breakout. Kita menggunakan AM Advanced Consolidation Breakout Indicator. Okay, dalam video ini quick video siri ini saya ingin terangkan mengenai built-in trading plan tools, iaitu trading plan automatic trading plan tools yang ada di dalam consolidation breakout indicator, advanced consolidation breakout indicator, ya. So seperti sebelum ini anda telah melihat video advanced consolidation indicator smart pre-entry checklist. Okey, anda boleh lihat nanti link untuk video smart pre-entry checklist, okey, di dalam description video ini. So kalau anda belum tengok video tu, saya nasihatkan anda tengok video tu dulu dan kembali kepada video ini. Alright, sebab ini adalah kesinambungan daripada video tu. Right. Okay, tapi kali ini video yang ni built-in trading plan tu saya akan kupas cara nak setting, cara untuk create trading plan berdasarkan advanced indicator, advanced consolidation indicator punya smart entry checklist. Okay, baiklah, sebelum kita mulakan, anda boleh baca dulu disclaimer ataupun peringatannya. Dan video ini bukanlah investment advice. Ia hanyalah cara-cara untuk memakai MTEX Technical Analysis Tools, ya. Okey, baiklah, kita teruskan kita punya video ini ke trading view chart, ya. So di sini anda boleh lihat trading view chart di dalam market bursa, ya. Saya ambil contoh. Ini adalah market Encom, alright. So apa yang anda lihat di sini seperti yang anda lihat di video yang sebelum ini, ya, iaitu dalam smart pre-entry checklist. Okey, kita loadkan indicator AM Advanced Consolidation Indicator, alright. So bila kita load, dia akan automatically keluar dashboard. Okey, dashboard ni yang dinamakan smart pre-entry checklist lah. Ia mengandungi trade plan sekiranya terdapatnya strategi yang boleh digunakan, dan kita ada entry point, dan di mana kita ada stop loss, dan kita ada initial cost, right, dan kita ada quantity yang boleh dibeli, alright, and then berapa potensi loss yang mungkin akan berlaku sekiranya market ini tidak bergerak ke arah bullish uptrend lah, bullish trend, sebaliknya jatuh dan mengena stop loss. Okey, dalam video tersebut tu saya telah menerangkan sedikit apa kriteria yang perlu dipenuhi sebelum sesuatu strategi itu boleh digunakan dan sebelum trade plan itu muncul, ya. So contoh dalam Encom ni, hari ni sekarang market dah tutup, ya. Sekarang ni apa yang kita buat adalah pre-market analysis. Sebab sekarang ni pada pukul 5.16 pagi, ya. So, saya buat video ni pada waktu pagi. So market nanti akan buka lagi lebih kurang 3 jam atau 4 jam lagi, right? So bila kita lihat macam ni, ini dinamakan end of day market analysis lah, ataupun pre-market sebelum live market session bermula. Alright. So apabila market tutup dengan keadaan di mana terdapatnya trade plan, alright, so bermaksudnya ada potensi untuk pergerakan untuk berikutlah, hari berikutnya, ya. Okey, so sebagai contoh, ya, kita dapati bahawa smart checklist dashboard ni color dia warna biru. So bila dia color warna biru, bermaksud pre-entry checklist status ni, dia punya markah, dia punya percentage dia, peratusan dia adalah lebih kepada 78%. Bila lebih pada 70-80%, kita akan ada trading plan, di mana kita boleh buat entry, kita boleh create trading plan. Okey, inilah tujuan video ini, adalah untuk saya ajar terangkan bagaimana kita membuat trading plan setelah pre-checklist entry ni berwarna biru. Okey, baiklah.
Okey, baiklah. Sebelum tu kita kena buat setting dulu di sini ya. Kalau anda boleh double click di indicator name ni, right? Dia akan keluar advanced consolidation setting panel. Ataupun anda klik saja, double click pada tab biru ni ya, color pada dashboard biru ni pun dia akan keluar setting. Alright. Okey, apa yang saya nak anda buat di sini sekarang ni kita dalam daily chart ya, tapi saya nak buat dalam 1 hour chart. Okey, kita tengok 1 hour chart adakah terdapatnya entry. Okey, bila kalau anda tengok ya, daily chart ada entry tetapi di dalam 1 hour chart tiada entry, right? So inilah di mana anda sebagai user kena decide. Okey, sama ada anda ingin buat entry dalam daily jika anda swing trader ataupun mid term swing trader, anda boleh buat dalam daily. Tapi kalau macam saya ada short term swing, saya akan guna dalam 1 hour daily. Tapi kena ingat, saya dah pernah ceritakan dulu bahawa walaupun kita tukar daripada daily ke 1 hour, 50 minute, 4 hour chart, the indicator tetap akan menggunakan daily sebagai anchor point dia. Daily kena ada uptrend dulu, kena good momentum on daily, barulah indicator tu akan propose any strategy. Alright. Okay, baiklah. Alright, so sebelum tu kita akan tengok dulu setting panel dulu. Ya, okay. So ini setting panel ni kalau anda mahu lihat smart dashboard ya, anda boleh on, anda boleh check, uncheck, dia akan hilang lah. Alright. And then jika anda mahu dashboard yang lebih simple, anda boleh hidekan show checklist ya. So nanti dia akan hilang checklist, tapi dia akan still ada percentage, right? Cuma dia detail checklist tu dia hidekan ya, dia sorokkan. Alright, kadang-kadang kita buat dalam screen yang kecil ya, kita tak mahu lihat info yang lebih, yang banyak kan, so kita nak yang minimum info saja. Ataupun anda mahu hidekan trade plan, right? Contohnya anda tidak mahu bagi buy call, imply buy call pada anda punya viewer, right? So anda boleh buat, anda boleh hidekan trade plan. Alright, janji yang pentingnya kita sudah ada entry point di sini apabila dashboard ni berwarna biru. Okay, tapi for the purpose of this training ya, this guideline, so saya akan on semua. Okay, sebab kita di dalam daily chart ya, so kita kena pastikan time frame setting kena betul ya, especially berkenaan dengan consolidation ni. So kita kena pilih select consolidation period kita dalam daily. Alright, so kalau anda lihat ya, di dalam kurungan ni apa saja yang bermula dengan TF time frame, anda kena synchronizekan, anda kena samakan dengan chart. Contohnya chart saya di dalam daily, so saya kena pilih consolidation period yang ada TF1 day di dalam kurungan ini. Okay, so macam saya suka pilih 10 hari ataupun 2 weeks sebagai minimum consolidation period. Okay, kita nak cari market yang dah consolidate selama 10 hari dan kita nak trade bila dia breakout. Alright, so saya pilih yang itu. And then untuk VPSA time frame, okay, anda kena pilih pada daily, sama ada 15 minit ataupun 5 minit lah. 5 minit beza dengan 15 minit adalah 5 minit lebih sensitif. Okay, alright, itu sahaja yang anda perlu buat. Okay, alright, yang lain semua tiada. Okay, itu untuk bab consolidation dan regression channel lah. Okay, dan regression channel pun anda kena pilih. Okay, regression channel adalah channel yang lain yang menunjukkan trend. Untuk daily saya buat dalam 1 month lah, lebih kurang 1 month punya trend. So anda boleh pilih lah 1 month, 3 month. Okay, sekali ini untuk contoh daily ni saya akan buat dalam 1 month. Okay, so untuk trade plan pula, apa yang anda kena set adalah kita ada 2 jenis risk ya, risk. So secara mudahnya risk ni adalah yang anda letak sekiranya market itu daripada entry point dia jatuh dan dia semakin jatuh, so kita nak letakkan stop loss kita at least pada 5%. Itu stop loss yang pertama. And stop loss yang kedua adalah dipanggil structural stop loss. Itu dia automatic bergantung kepada consolidation lower limit ya. Kalau anda boleh lihat ya, di dalam contoh ini saya ada 2 stop loss di sini. First adalah contohnya entry point di sini adalah RM1.61 ya. Alright, tapi stop loss yang kita letak adalah 1.53 sen, iaitu bersama dengan 5% risk. So 5% risk tu adalah risk daripada yang kita tetapkan di sini. Itu first level risk kita. Right. Dan second level stop loss kita adalah pada RM1.35, iaitu 16%.
minus 16%. So macam mana beza daripada 5% kepada 16% adalah 16% ni lah bergantung kepada kedudukan consolidation lower limit yang warna biru ni, ya. Okey. Ini adalah the second stop loss ataupun stop loss yang paling rendah yang boleh diletak. Alright. Contohnya sekarang stop loss yang pada line biru ni ialah RM1.34 ataupun RM1.35 lah, bersamaan dengan 16%. So sekiranya kita entry pada RM1.65, RM1.61 ya. Lebih kurang area sini, alright, kat sini lah ya. Alright. So jika market jatuh ya, dia tak jadi breakout, kita kena stop loss pada RM1.35 dengan maksimum risk kita lah minus 16. Tapi kalau anda rasa minus 16 tu terlalu besar, dan anda boleh cut pada 5%. Okey, ia bergantung kepada anda punya risk yang anda sanggup untuk tanggung apabila market tak berjaya breakout. Alright. Macam saya cerita dalam video sebelum ni, bila market consolidate ya, dia boleh breakout ya. Itu the ideal case kita nak cari. Tapi kalau dia tak boleh breakout, kita kena stop loss. Dan kalau kita nak stop loss, di mana kita nak stop loss? Automatic trading plan ni dia akan provide dua jenis stop loss. Okey. Yang ada satu lagi senario di mana anda boleh dapati bahawa stop loss yang kedua, stop loss ni adalah pada paras yang sama. Itu boleh menunjukkan bahawa market memang pada bottom of bottom. Alright, dia sangat low. Tapi bila market telah bergerak jauh daripada bottom, okey, di situlah terdapatnya dua stop loss. Okey. So anda boleh modify stop loss ni kalau anda nak rasakan dia sebagai 10% dan anda ubah 10%, nanti indikator akan update. Alright, bila dia update, dia akan tulis kat sini sekarang anda boleh letak stop loss pada RM1.45 iaitu bersama dengan minus 10. Alright. Ini adalah stop loss di dalam kawalan user sendiri. Alright. Saya biasanya letak pada 5% lah. Okay, sebab saya tak mau loss banyak-banyak. Alright. Saya letak 5% untuk stop loss pertama, dan stop loss kedua adalah pada market structure. Okay, market structure tadi tu dia akan letak ada buffer ya daripada lower limit. Contohnya, walaupun saya kata tadi dia akan ada letak stop loss pada consolidation lower limit, tapi actually calculation di dalam indikator ni dia akan tarik 3%. Okay, 3% ke bawah. Sebab apa? Sebab kita tak nak bila market dia jatuh semula, sentuh ni, trigger kita punya stop loss. Kalau boleh dia sentuh tak apa, lepas tu dia rebounce. Okay, kita tak nak situasi di mana stop loss itu prematurely triggered. Prematurely triggered ni lah trigger terlalu cepat. Sebab apa? Mungkin dia buat testing of the support, lepas tu dia naik semula. Alright. So untuk mengelakkan senario di mana dia testing dan naik semula dan kita cut loss ataupun stop loss terlalu cepat, kita boleh setkan buffer di antara the support ya dengan satu area, iaitu lebih bersama lebih kurang 3%. Right, 3. Sekejap ya. Saya buat balik ya. Okay, remove drawing. Alright. Okay, so saya nak ceritakan, saya nak buat 3% di bawah stop loss ni ya. Lebih kurang 1. Okay, lebih kurang macam tu lah. Alright. So maksudnya kita ada 3% buffer sebelum market tu, selepas dia touch dia punya stop loss lower limit ni, tapi kita punya actual stop loss bukan betul-betul pada lower limit ni, tapi 3% di bawah lower limit. Alright. Sebab kita tak nak situasi di mana market dia jatuh, lepas tu kita cepat sangat stop loss kita trigger dan kita cut loss, lepas tu market naik semula. Alright. Okay, kita tak nak situasi macam tu. Kita nak biar dia sentuh lower limit dan dia naik semula. Alright. So ni buffer ni anda boleh setkan 3% ataupun 5% lah. Alright. Okay, bergantung kepada sensitivity. Tapi saya buat default setting, user boleh set kepada 3% di bawah lower limit lah. Sebab apa? The idea is market bila dia dah almost nak break the upper limit, dia tidak sepatutnya sentuh lagi support lower limit ni. Alright. Sebab kalau disentuh dan jatuh, bermakna market tu dia fail untuk sustain pada consolidation ni dan seterusnya akan jatuh. Okay, itu tujuan dia. So dengan kata lain,
kita ada stop loss. Ya, kita ada stop loss untuk make sure kita punya trade plan cover senario di mana senario kita loss. Okey, kita loss tapi loss dengan keadaan di mana kita tahu berapa banyak kita boleh loss dan kita tak perlu mengharap. Alright? Sebab apa? Bila indikator dah tulis stop loss at the lowest possible, bermakna this is the lowest stop loss you can set. You cannot put lower and lower hoping that dia akan return back naik semula price. No, that's not the way technical trading. Technical trading menggunakan technical trading plan kena ada systematic stop loss placement. Okay, kena consistent kat mana kita stop loss. Okay, kita nak eliminate the element of emosi. Ni boleh jatuh lagi ni, kita tarik sikit lah stop loss ke bawah. Ni boleh hold lagi ni, kita tarik lagi. Sedar tak sedar, kita punya loss sudah pun minus 20, minus 30%. Okay, dia akan on the long run, dia akan damage kita punya account. So kita kalau boleh, bila kita market tu memang dah salah, right, the technical potential hilang, negatif, kita kena keluar secepat mungkin dengan very minimal loss, dengan loss yang kita sudah dapat. Okay, so seterusnya apa yang kita nak buat lagi tadi setelah kita set risk tadi. Okay, saya suggest risk ni maksimum pun 10% lah anda set untuk the first untuk first level punya risk, dan risk yang nombor 2 biarkan automatic. Alright. Okay, now lepas tu anda boleh setkan berapa anda punya cost. Okay, anda kena tanya diri anda setiap kali anda trade kan, berapa yang anda sanggup untuk letakkan sebagai initial cost. Contoh macam saya selalu buat antara RM2,000 ke RM3,000, ini sebab saya intraday ataupun short term, right. Kalau anda nak beli RM10,000, RM20,000, RM50,000 boleh, tak ada masalah. Trade plan ni tujuannya untuk bagi tahu anda, jika anda mempunyai satu initial cost ataupun modal untuk pelaburan sesuatu saham, dia akan bagi tahu berapa kuantiti yang perlu dia beli ataupun berapa lot yang perlu dia beli, dan berapa potential loss yang mungkin akan anda hadapi sekiranya market tak bergerak seperti yang kita harapkan. Okey, so contohnya saya letakkan RM2,000 di sini. So bila saya letak RM2,000 sini, initial cost dia akan keluar kat sini RM2,000. Lepas tu indicator akan tolong calculatekan berapa lot yang sesuai, iaitu 12 lot. Dia lebih roughly lah ya. Sebab apa? Bila kita convert pada unit, dia sebenarnya 1238 unit. Tapi kita tak boleh beli macam ni unit kat bursa, kita hanya boleh beli by lot. So 1238, yang paling dekat dia adalah 1200 bersama dengan 12 lots. Okey, dan potential loss ni pula dia ada calculate untuk anda. Ada dua jenis. Pertama, berdasarkan 5% ini tadi, yang kedua berdasarkan 16% tadi. So anda boleh tengok berapa range anda punya potential loss daripada RM100 hingga RM328. So sekiranya anda boleh terima potential loss sebanyak ni, then anda boleh proceed follow the trading plan, submit order. Right. Jika anda rasa macam terlalu besar, dan anda boleh buat position sizing. So the tools membenarkan kita membuat position sizing. Instead of kita buat beli 12 lot, tapi kita tak boleh sanggup loss maksimum 328, let's say kita buat 1500 saja kita punya position. Maksudnya kita reducekan kita punya sizing daripada 2000 kepada 1500, supaya kita tengok supaya loss kita tidaklah terlalu besar sekiranya market tak jadi. So contohnya 246 masih terlalu besar pada saya, contohnya lah, right. Saya rasa saya nak maksimum pun 200. So apa perlu saya buat? Saya sizing lagi. Saya letaklah contohnya 1000 lot, 1000 unit atau apa pun bersama dengan 10 lot. Bila tengok 10 lot, indikator akan calculate, 1068. Dia punya loss adalah RM164.08. Okay, nice. Just below RM200 dia punya loss. So saya boleh masuk trade entry ni dengan lot yang boleh dibeli sebanyak 6 lot dengan initial cost lebih kurang 1000. Kemudian kalau saya buat profit, saya akan mendapat profit berdasarkan berapa percentage yang saya akan dapat. Dan yang paling penting, selain profit, kita kena tengok loss, right. Loss tu lebih penting daripada profit. Sebab apa? Kita nak tahu berapa banyak kita boleh loss. So dalam case ni, maximum loss kita adalah 164 sebelum apabila dia trigger pada stop loss di sini. Okay. Dan jika dia profit, then kita boleh close lah dekat berapa persen yang kita nak. Alright. Ataupun bila candle ni, bila dia naik ya, bila market breakout dan dia naik, kita tunggu bila candle merah, volume dah pointing down semua, dan kita boleh exit dengan profit. Okay. Tapi sebelum kita buat satu trade plan,
Benda yang kita perlu tahu ialah berapa initial cost, berapa kuantiti yang diperlukan, dan berapa potential loss berdasarkan percentage yang kita letak tadi, 5% contohnya, dan berapa maximum loss yang kita boleh potentially loss apabila kena pada stop loss yang paling rendah. Ya. Kita tak nak situasi di mana kita masuk market, kita harap nak profit, tapi bila market go sideways, go south, bermaksud dia against prediction, bila dia jatuh, kita tak nak jadi trader yang tak pasti nak stop loss dekat mana, right? Betul tak? Anda boleh lihat ya, kalau market ni jatuh ya, kita jatuh, kita hold and until to the point dan kita tak tahu kat mana nak stop loss. So indikator ni bantu anda, this is the last point you kena hold, then after that you kena cut loss. So kalau anda buat cara ni consistently, anda punya loss, every time anda punya loss adalah within your expectation dan within you punya budget. Alright, kita tak ada element of surprise. Alright, sebab apa? Masuk alamak loss terlalu besar. Okay, the reason saya buat sistem macam ni adalah supaya kita consistent in terms of entry, consistent signal, consistent setup, consistent money management. Every time you loss within your maximum loss. You takkan damage on the long, your financial takkan damage on the long time lah. On the long term, you punya financial, you always within, the loss is always within you punya expectation. Loss anda sentiasa di bawah anda punya kawalan. Anda boleh kawal anda punya loss. Okay, bila anda kawal anda punya loss, the profit will come later. Alright, okay, so itu saja jika untuk setting untuk trade plan. So the next step adalah apa yang anda perlu buat adalah untuk entry ataupun buat long position lah. So kita dah ada info berkenaan kita punya trade plan kat sini. Alright, kat sini saya nak ajar macam mana kita nak letakkan kita punya position di dalam chart dulu sebelum kita submit order dalam kita punya brokerage account, sama ada UOB ke, M Plus ke, Rakuten Trade ke. Sebelum tu kita kena decide dulu kita dah ada trade plan dan kita nak letak long position indicator dekat sini ya. Okay, apa yang anda perlu buat adalah anda klik tool ni tadi ya, long position, klik dan tekan saja di mana-mana. Saya ulang balik semula. Klik long position, right, long position, dan klik di sebelah harga terakhir ni. Okey, di situ anda double klik, kemudian anda double klik long position ni dan anda follow table ataupun anda follow input daripada dashboard. Okey, contohnya entry price dia kata 1615. So kita buat 1615. Okey, dan stop loss. Okey, stop loss anda nak masuk yang mana? Anda nak masuk 5%. Let's say kita masuk 5% dulu, iaitu pada RM1.53 ya. Okey. Nanti anda tengok, nampak tak? Dia dah terus calculate, dia akan buat lebih kurang 5% lah. 4.95 lebih kurang 5% kat sini. 1615, 1534. Okey, ni sini dia tak ada 4 kan. So dia akan bundakan. Okey. Okey, lebih kurang 145 lah. Alright. Sebab dia ikut bid size kat sini, tick size kat sini. Alright. So now anda dah ada anda punya zone risk kat mana. Now kita nak tetapkan kat mana nak stop ataupun kita nak buat TP, trade profit. So kalau kita take profit, kita boleh menggunakan previous resistance. Contohnya kita onkan kita punya structural analysis toolkit. Kita tengok kat mana resistance yang boleh menyebabkan market tak boleh go up further, right? Dia tak boleh naik, dia stuck kat sini. So kita jadikan tu sebagai kita punya first TP. So cuba anda tengok. Sekarang anda punya reward adalah 2.81. Bermaksud kalau anda riskkan sebanyak 5%, anda punya potential profit adalah lebih kurang 14%. So menarik tak in terms of kita punya risk ratio kita. Ya, kita punya risk hanya 4% ataupun 5%. Tapi kita punya potential loss, potential profit lebih kurang 14%. Sangat menarik sebab apa? Kita punya profit potential lebih tinggi daripada potential risk. Okay, let's say anda nak tengok nak gunakan stop loss yang 16%, right? So yang maximum loss tadi kan. Ini biasanya untuk long term lah, right? Contohnya anda masukkan balik stop loss tadi pada RM1.35 pula ya, untuk pada lowest stop loss possible. So apa akan jadi? Nampak tak? Dia akan cari stop loss yang paling kuat, iaitu level daily support. Daily support ni pun adalah sama juga dengan support yang daripada sini, daripada previous support. So support ni lebih reliable daripada 5% tadilah. Tapi ingat, jika anda ingin ni daily ya, untuk anda long term swing, is better kalau anda cari support yang kuat lah. Sebab apa? You bukan target saja untuk
untuk resistance ni you boleh target untuk much more bigger target lah. Contohnya you boleh draw Fibonacci projection dekat sini ya. You cari low, upper, and then you punya retracement point, dan you tengok berapa potential projection. Jika projection tu jadikan sebagai TP level. Itu kalau anda nak menggunakan contohnya menggunakan tools Fibonacci trend based Fib extension ya. Contohnya anda nak cari potential projection. So saya ambil satu point di mana di bahagian support dekat sini. Kat sini kita hanya just line up pada para support yang kuat. Contohnya pada overlap daripada daily support kan, ada banyak daily support kat sini. Yang warna hijau ni kita pilih saja dan kita cari satu point yang di mana probably from previous retracement, previous high, right, dan cari di mana level yang dia retrace. So anda boleh overlap. Adakah projection dia 100% daripada sini, 61.8%. Okay, anda boleh target overlap kan dengan market structure. Right, contohnya katakanlah saya nak cari ke sini ya, dan kita tengok dia retrace dulu sampai sini. Right. So sekarang kalau anda target untuk mencapai 50% daripada previous projection, dari previous swing yang projected from this low, anda boleh target profit level anda dekat sini lah. Okay, so bermaksud kita boleh kecilkan kita punya. Sekejap ya. Kita boleh right. So kita boleh ambil yang ni. Kita boleh adjustkan kita punya target profit pada 50% projection Fibonacci. Alright. Okay, lebih ke ini dia punya senario nya adalah risk kita lebih kurang 1 to 1, right. So kalau anda nak target kepada 61.8 ataupun nak buat 100% pun boleh jika anda mahu trade ni sebagai long term swing, sebab kita dalam daily ya. Kita dalam daily. Okay, itu saja. So bila dah tetap dah dapatkan anda punya trade plan tadi, kita dah ada entry point, dah kita dah ada stop loss kat mana nak buat, short term, long term. Ini lebih kurang long term ya, sebab apa? Kita target besar. Jadi risk kita pun besar dan kita punya target profit pun besar untuk market ni. Alright. Okey, dalam daily pun dia ada mempunyai trend yang kuat. Yang kalau anda tengok dual EMA untuk daily ni, dia start nak buat warna hijau. So dia nak converge, nak jadi lagi besar, iaitu nak jadi lagi uptrend lah. Okey, kalau anda nak jadi short term, anda boleh target ni ubah kepada 5% tadi ya, short term risk, short term stop loss risk tadi kepada 5%, right, 5%, lebih kurang 5%, and then anda reducekan anda punya target profit kepada previous swing high. Alright, so ini pun sudah menarik untuk short term. Alright, okay, so dalam daily you boleh ada short term dengan long term punya. Tapi yang penting sehingga ke hari yang last bar ya, bermaksud hari yang latest punya, kita ada entry point. Okay, sebenarnya market ni dia dengan uptrend. Okay, kita apa yang indikator ni buat adalah untuk bantu anda cari entry point yang sesuai. Entry point yang sesuai di mana market ada potential untuk meneruskan continuation trend. Okay, itu tujuan dia. Tapi dengan kata lain, kita tak perlu melihat banyak indikator. Indikator telah saya embeddedkan dalam indikator ni secara behind the scene. Okay, banyak indikator di dalam indikator advanced consolidation ni yang anda tak nampak, tapi apa yang anda nampak adalah dia punya hasil technical checking dia punya check sama ada kriteria A, B, C, D penuh, dan dia akan tolong buat kita calculate, evaluate, auto evaluation lah, senang cerita. Okay, ini adalah untuk daily. So bagaimana kalau kita nak short term trading, kalau kita nak trading dalam 1 hour? Alright, so senang saja anda move on to 1 hour time frame. Okay, dan bila kita move on to 1 hour time frame, dan kita kena reset balik lah semua untuk change dia kepada untuk jadikan dia supaya dia menjadi sesuai untuk lower time frame. Okay, di sini pertama yang kita kena buat adalah kita buka balik semula AM Advanced Consolidation. Okay, yang lain semua kita maintain trade plan tadi. Apa yang kita nak ubah di sini adalah kita nak tengok regression channel bukan lagi 1 month, tapi kita nak tengok 2 weeks. Alright, 2 weeks yang sesuai untuk short term. And lagi satu, anda kena ubah di sini still 10 days, tapi anda kena pilih 10 days yang untuk 1 hour time frame. So 1 hour time frame, 10 days boleh pakai 4 hour, boleh pakai daily. So tak perlu tukar kat bahagian ni. Sebab apa? Dia applicable untuk TF1 day, time frame 4 hour, time frame 1 hour. So maintain. Dan VPSA time frame ni anda kena tukar kepada 1 hour 5 minit ya. Sebab apa? Kita dalam 1 hour time chart. So kita kena pilih 1 hour
5 minit. Okay, 5 minit ni adalah sensitivity Okay, so bila kita check di situ, bila kita tengok kat sini tiada entry point. Strategi dah ada, iaitu buy before breakout. Buy before breakout tetapi masih lagi tak complete certain kriteria. Contohnya, kriteria buy up volume larger dan sell down volume ni tak penuhi lagi. Buy up volume increasing tak penuh lagi. So ditinggal kedua ni. Bila dua ni dah meet, maksudnya dah ada buyer dominating, dah ada buyer, new buyer coming in, dah ready untuk breakout, barulah ni akan tukar jadi warna biru. Dan anda boleh follow the trade plan macam tadi. Masukkan long tool long tool ni tadi anda masukkan kat sini dan baca kat mana entry point, kat mana stop loss. Nak pilih stop loss yang anda punya sendiri, iaitu 5% atau 10%, ataupun stop loss berdasarkan structure, anda boleh pilih. Dan masukkan cost tadi, dan dia akan calculate berapa lot yang boleh dibeli dan berapa potential loss yang boleh anda tanggung sekiranya dia tak jadi breakout. Okay, so sama saja macam daily. Alright, so itu saja. Semoga berjaya dan semoga analisis anda menjadi lebih konsisten, menjadi lebih tepat, dan menjadi anda sentiasa bersedia untuk sebarang loss. Sebab apa? Indikator sudah bagi tahu awal-awal sebelum anda entry position, itulah loss yang mungkin anda hadapi. Jika anda sanggup, dan anda boleh proceed. Tak sanggup, maybe anda kena tunggu jika risknya jadi kecil. Apabila market sometimes ataupun anda reduce anda punya position sizing. Okay. Alright, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.